Okey, kita dah sambung balik. Nampak tak? Ini ada tak lepas. Nampak tak ada breakout? Status breakout dekat sini. Ini boleh masuk buy. Ini boleh masuk buy. Tarik you punya stop loss dekat kawasan ni. Nampak kawasan ni, you tarik you punya stop loss. Masuk 0.01 Those yang masih belajar masuk 0.01. Okey, ini adalah kenaikan. Kenaikan ni untuk apa? Adakah ini major trend? Tidak. Sebab kita tengok ini sedang mencari re-entry zone di kawasan mid BB ataupun MA 510 high. Bila dia dah break, confirm dia akan mencari, dia tak nak cari sini, dia akan cari sini. Di sini. Kalau dekat H1 pun sama juga. Dia akan mencari kawasan sini. Jadi dekat sini, dia bila dia sentuh sini tuan-tuan, bila sentuh sini, dia akan menjadi ingat tak dalam video saya yang pertama slide tentang re-entry tu. Bila berlaku TF3 zone re-entry, TF2 mencari zone re-entry di mid BB, dia akan jadi double re-entry. Betul. Bila double re-entry, dia akan jatuh, confirm dia akan jatuh ke bawah. Tapi kita nak cek kat mana tu? Dekat mana dia punya point. Okay, kita nak cek kat mana dia punya point. Okay. Kita tengok kalau ada di BB sini apa dia. Okay, nampak. Kita ada nampak kawasan mungkin kawasan sini dia boleh pergi, so kita boleh tarik ke sini. Nampak? Ini dia kena breakout. Syarat dia nak pergi dekat sini, dia mesti kena break kawasan ni. Ini break, ini entry kan. Ini first punya breakout, and kita ada second yang kita perlu hadapi. So dia break dekat sini, dia akan carilah dia punya TP point ataupun dia akan re-entry dulu, ataupun lepas re-entry dia mungkin akan buat resistance baru, dia nak terus terjun pun boleh. Tak ada masalah. Market ni terpulang pada dia nak buat apa. Okay. So ini adalah contoh entry kalau kita nak curi pips untuk retracement punya trend. Retracement trend retracement trend tu mana apa? Ini trend, major trend turun major trend turun. Kenapa kita nak naik atas? Apa sebab kita nak buy? Dia mesti ada punca untuk buy. Punca dia apa? Dekat sini kita mungkin tak nampak punca sangat. Okay, sebab dia tak ada resistance yang dipecahkan. Tetapi dekat sini kita nampak. Kita nampak dekat sini kawasan ni. Kita nampak kat kawasan ni. So katakanlah dia pecah sini, confirm dia akan pergi ke sini. Dia akan pergi sini, which is area dekatan dengan MA50. So kita tunggu. Ini untuk newbie sebab tu saya tak nak you layer. You masuk sini, you tarik je terus stop loss dekat sini. Dan you tunggu. Kalau you rasa macam dia naik you nak ambil berapa sen dulu pun, ni ada berapa sen? RM2, $2 ke apa, you nak close, you boleh kumpul balik kemudian. Okay, tapi kalau ada point dekat mid BB ni, line mid BB ni, you TP je kat situ, itu paling mudah untuk TP. Sebab price memang akan pergi kat mid BB. Tapi ingatlah, mid BB ni dia akan menurun ni, dia dynamic ni. Tiba-tiba dia turun kat sini, mid BB tu turun kat sini, sinilah you punya TP. You jangan maintain dekat sini lagi. You kena cari pada waktu candle dekat sini, di mana MA. Macam saya dekat sini, saya punya mid BB dekat sini. Kejap lagi dia buka candle baru, mungkin mid BB akan turun bawah.
So you punya line mesti ikut MACBB tu. Itu you punya TP yang paling selamat. TP yang paling selamat. Okay. So nampak dia pergi ke atas. Okay. Bila kita tahu jarak pergi ke atas ni, kita tak nampak apa-apa resistance kat sini. So ada possibility dia akan membuat resistance yang baru. Dan dia turun. Resistance yang baru, tuan-tuan. Mana ini akan ada satu point untuk kita precautious ataupun kita fokus untuk entry yang trend yang baru sekiranya dia break dekat sini. Atau mungkin lepas ni dia akan buat support yang baru. Dia akan pecahkan kawasan ni. Makin lama makin naik, support tu pecah je tu, dia akan continue akan turun. Continue akan turun. So tak ada masalah. Okay, contoh macam ni. Okay. Mungkin you rasa dia dah mungkin dah halfway kot. Okay, saya tak nak tunggu lama-lama. Okay, katalah kita target berapa pip ni? Okay, 5 pip. Okay, so mungkin sekarang dah sampai 3 pip or 2. It's already halfway. Oh lemak, takut lah. Okay, tak apa, saya tutup. You tutup. You ambil, you close. Habis. You dah dapat profit. Dalam equity you dah ada profit. Lepas tu nak buat apa? Masuk entry? Tidak. You takkan masuk entry. Sebab apa? You dah tahu awal-awal ini semua re-entry zone. You tunggulah dekat mana? Dekat sini ke? Atau dekat atas ni ke? Baru dia turun. Tunggu dekat situ. Dekat kawasan ni, apa yang you cari? You cari kenaikan ini dibatalkan. Bermakna every support yang terhasil ni akan ada breakout. New breakout, new trend. Ingat new breakout, new trend. Senang nak ingat. Sekejap saya tengok hashtag. New breakout. New breakout, new trend. Okay. Kalau tak ada breakout, tak adalah trend. So basic nampak? Okay, nampak? Dia menuju ke MACBB. Nampak? Menuju ke MACBB. So dia nak naik, terpulang pada naik. You jangan, nampak dia naik, you masuk lagi buy. Tak boleh, tuan-tuan. You sendiri dah decide. You punya entry di kawasan dia breakout kat sini. Dia dah naik separuh jalan. You dah decide untuk you tutup, you ambil profit, you ambil, you duduk diam-diam. Sebab ini adalah retracement zone. So you duduk diam-diam, you tunggu pada point of re-entry, iaitu point of entry MACBB di time frame yang kedua. So inilah cara you nak buat equity you nak naikkan equity you. Nampak tak? Dekat sini, walaupun dia dekat sini MACBB je sangat-sangat jauh. Okay, mungkin bila candle ni close, dia buka candle baru, MACBB ni betul-betul dah sampai sini. So immediately you boleh tutup you punya entry. You tutup you punya entry. Ini untuk newbie. Jangan nak pandai-pandai layer. Korang jangan nak pandai-pandai layer kat sini. Okay, buat homework betul-betul. Saya tak ajar layer. Layer belum masuk lagi, tuan-tuan. Layer punya subjek tak masuk lagi. Ini baru basic dengan multi time frame. Tadi saya masukkan multi time frame kan, nampak? Multi time frame maksudnya apa? Okay, tengok H1. Selagi mana tidak ada candle yang break di bawah ni, okay, selagi itu trend untuk sell tu hanyalah sekadar kawasan ini sahaja. Okay, hanya sekadar kawasan ini sahaja. Ini dia takkan pergi ke bawah. Melainkan dia akan buat re-entry dekat atas ni. Dia akan buat re-entry and then dia membuat, every time buat re-entry dia akan buat resistance yang baru. And then dia turun. Okay, dia boleh jadi turun macam ni. Dia boleh jadi dia turun tak boleh tembus. Lepas tu dia naik. Dia tak sentuh pun ni. Dia turun balik.
dia turun balik level yang sama dekat dia punya support. Lepas tu dia naik, dia breakout yang apa, yang paling hampir ni, tapi dia pergi kat atas ni, sama level dengan yang atas ni, and then lepas tu baru keluar news dia turun. Dia turun, dia break yang bawah ni, definitely you punya entry akan ada dekat somewhere dekat sini. You punya entry, first entry kat sini, okay, and then second punya entry mungkin you akan masuk entry bila dia break dekat sini. So dekat kawasan inilah nanti you akan nampak candle arah kukuh yang cross mid BB. Candle arah kukuh yang cross mid BB. Begitu. Okay, dia akan jadi macam tu. Jadi bila berlaku sedemikian, barulah kita buka bigger time frame, kita akan tahu perjalanan mapping dia nak pergi kat mana. Dia akan pergi ke kawasan ni ataupun kawasan ni. Selagi dia tak break dan di sini, jangan mimpilah dia nak turun ke bawah sini. Dia akan dindong dekat sini saja, tuan-tuan. Okay, tunggulah kawasan re-entry. Ini H1 H1 re-entry H1. Ambil re-entry H1 ni. Yang mana-mana bawa equity yang rendah tu, tolong tukar you punya trading ni, practice dengan H1. You practice dengan TF3, H1 sebagai TF3. Jangan takut. You tak payah risau you nak tengok daily buat apa, tapi ni masih lagi buy, jangan bimbang. You tengok sini, walaupun sini buy, nampak dekat sini ni ada MACD kan, you tengok dekat sini, definitely kalau dia tak, saya tukar color kalau dia kalau betul lah dia nak buat entry dekat kawasan H1, H4 ni kan, nampak tak H4 ni, tapi kita tak tengok pun, kita tengok H1, kita pegang ke H1 ni pun, kita dah tahu dah, tuan-tuan, nampak? Kita dah pegang, dia pergi sini, sampai sini, sampai dekat kawasan yang mid BB, low BB, mid BB H4 ni, dia break ke atas. Dan you dah nampak you punya trend, you dah akan ada buy dekat situ. Ni level untuk you buy. Masuk kat H4 balik, dekat sini you akan buy, you akan naik balik, dia akan naik balik sama level dengan atas ni. Pun you dapat pips juga, almost 100 pips juga. Inilah petanda-petanda saya kata sebenarnya. Kalau kenapa saya dah kurang buka TF456 macam time frame lebih besar daripada time frame 3. Kenapa saya dah kurang? Sebab saya boleh baca bila candle turun sini, dia naik, dia tak lepas ke sini, dia bagi tahu kita this is you punya exit point. Okay, ini adalah you punya exit. Syarat masalahnya sekarang ni, kita trader, kita tak nampak exit ni. Dia bagi tahu kita tak nampak. Tetapi bila dia berlaku new breakout yang buat new trend, kita rasa ruginya aku tak tengok H4 ni, ruginya aku tak tengok time frame TF4. Tak perlu sebenarnya. TF3 itu sendiri sudah sufficient enough. TF3 tu dah cukup lengkap untuk bagi tahu kita yang ini adalah tempat di mana you tutup you punya entry, you take profit, dan you duduk tunggu new trend. Ataupun mungkin dia akan naik dan then dia tak lepas sini, dia turun sini. So ini akan jadi you punya new trend. Nampak? Ini adalah asas. So bagaimana you nak combine asas dalam SNR BBMA, you masuk dalam ni time frame kecil ni. Macam mana you nak masukkan dalam time frame kecil-kecil ni? So ini adalah you punya homework, guys. This is you punya homework. So mana-mana yang equity yang very low, okay, I suggest you
Try your best to depo. Kalau tak boleh $100, you masuk $50. $50 you pegang H1. Definitely you have to pegang H1 sebagai TF3, M15 dan juga M5 TF1. You jangan pandai-pandai you depo 100 ke, you depo 50 ke, you nak pegang daily ataupun weekly. No. This is not you punya floor. Ini bukan you punya league. Okay, bukan you punya liga, tuan-tuan. Tengok. You tahu sini adalah sell. You tahu sini adalah sell. Okay, daripada atas ni. Nampak ni. Dia buat new resistance. Okay. Ada arah. Nampak macam dia break. You punya risk point ni, you punya risk range daripada atas ni sampai ke bawah, tuan-tuan. Ni. Berapa pip ni? Almost 500 pip, tuan-tuan. So, jangan risikokan you punya equity. Okay, belajar cara untuk fahami tabiat candle SNR resistance ni. Nampak? Dia pecah ni. Selagi dia turun, dia tidak break bawah ni, dia tidak akan ada sell. Celup. Ini kalau advance ni dia akan celup lah. Advance ni weekly kan, tengok daily buat apa. Extreme, nampak? Extreme. Okay, tengok H4 buat apa. H4 buat apa. Nampak? Cuma celup. Nampak ada resistance break. Sini dah boleh masuk entry. Celup sini ada resistance break, sini ada arah kukus. Selagi dia tidak pecahkan bawah ni, semua re-entry naik ke atas. Semua ni celup. Nampak ni. Ni pun resistance. Pecahkan resistance dan juga BBB, turun buat re-entry. Selagi dia tak break mana-mana support sebelumnya, dia akan naik ke atas. You nak entry sini, and then you nak floating sampai 200-2000 pip macam ni. Janganlah, tuan-tuan. Okay, bukan liga kita. Those yang masih lagi basic, tolong depo and tolong practice. Sebab apa saya suruh you practice dekat account yang you daftar dengan I, because saya boleh track you punya performance. Okay, saya boleh track because kita dah boleh bahagi-bahagikan. Okay, saya dah ada picture dalam kepala otak saya ni. Those yang mana yang masih lagi basic, masih lagi re-entry, tak apa, tak ada masalah. Tapi kita dah identify few team sahabat-sahabat kita yang dah advance. So yang advance ni, kalau yang basic ni tak boleh catch up dengan yang advance, kita terpaksa kita akan split advance. Kita akan masuk dalam grup lain yang mana you akan fokus untuk advance punya topik, supaya tidak mengganggu kefahaman yang mana masih basic. So yang those yang masih basic, you try your best to do your homework. Masuk entry, depo, tak payah banyak. Saya tak minta banyak. Saya minta as long as you depo 100 ataupun 50, cukup untuk you belajar dengan saya. Saya bukan nak you depo banyak-banyak and then you lost. No. Sebab tu you depo, ingat 3 perkara yang saya bagi tahu. Those yang depo bawah 100, 3 perkara. You jangan pandai-pandai layer. I belum ajar, I belum share layer, you jangan pandai-pandai layer. Yang kedua, you masuk 0.01 sahaja lot 0.01 sahaja. Ikut confirmation, validation, confirmation. Time frame kecil. SNR tolong jaga. Tengok. Fokus baik-baik. Yang ketiga, tolong cut loss ataupun exit bila mana you punya trade, you punya entry terbatal. Cut loss tak apa, tunggu setup baru pada SNR yang baru, pada trend yang baru. So ini cara you nak build up you punya equity. Okay. So siapa kalau ada soalan, boleh bagi soalan, boleh tanya soalan nanti dekat dalam grup. Saya boleh guide lah, Okay, because ini team coaching ni, you tanya dalam grup so that kita punya sahabat-sahabat kita yang lain pun boleh tengok, buat rujukan juga.
Okay, so bila you dah tahu benda-benda ni semua, you dah tahu candle arah kukuh, SNR ni, new breakout, new trend semua ni, you sendiri, you tak perlukan signal daripada grup kita. You tak perlu menunggu-nunggu, oh grup ni ada signal. Tak payah signal. You yourself sendiri, you boleh trade. You boleh trade for yourself, you boleh trade for your own family, you can teach to your family member. You can teach to your family member. Tak ada masalah. Okay. Okay, tengok tadi macam kita masuk tadi, nampak? Kita nampak ada sentuh MA50. Dekat situ kalau sentuh MA50 dulu sebelum touch MACD, you boleh TP kat sini juga. Ini dia tengah buat re-entry dia tengah buat re-entry dan juga dia tengah buat new support. Kita tunggu kat situ. Nanti dia akan naik dan dia akan pecahkan ni balik, barulah dia start terjun, atau dia akan pecahkan atas ni untuk dia start naik. Ini SNR. Okay guys, so saya rasa ini saja. Okay. Tengoklah seberapa banyak yang you boleh catch up, you catch up. Okay, you boleh faham. So siapa lagi yang tak faham, tolong PM saya lah, tolong PM ataupun bagi tahu dalam grup pun tak ada masalah. Okay, which part yang you tak faham. Okay, saya sengaja pergi laju Saya punya video kali ni saya sengaja pergi laju sebab saya dah bagi you basic punya foundation. Asas you dah ada. Foundation you dah ada dalam video yang pertama dan video yang kedua, itu adalah slide sahaja dan video tu telah menerangkan 100% basic. Okay, so ini yang saya tunjuk hari ini adalah practical for basic punya understanding. Okay, so sebab tu sewajarnya you tidak perlukan saya untuk pergi very slow. So in fact you should know, because this is already inside your mind. You already memorize it, you already remember it, you memorize whatsoever, and easily you can practice, because this is all common punya terms. Mungkin maybe SNR tu maybe a little bit new lah. Okay, maybe a little bit new. It's okay. SNR tu benda yang senang je pun. Okay. Tapak-tapak, atap-atap ataupun topi-topi ataupun apa benda lah you nak panggil sekalipun, bumbung ke, ceiling ke, it's okay lah. Resistance and support, bendanya sama. Okay. Jadi ceiling yang juga dia punya floor dia bocor, dia akan terus turun ke bawah. Okay. So ni, selagi mana dia turun ni, nampak dia turun macam mana sekalipun contoh, katakanlah saya ada entry tadi kat sini katakanlah saya ada entry tadi kat situ, sekarang ni saya floating, kata saya tak tutup kat sini, dia sentuh saya tak tutup, dia break sini, saya close, saya exit terus. Kenapa saya exit terus? Sebab saya tahu ini adalah trend to sell. So buy tu hanyalah sementara. Sebab itu kalau retracement sangat-sangat risiko lah untuk you take up retracement punya trend. Sebab itu Cikgu Omar selalu kata follow major trend. So kejap lagi dia naik. Kalau ada yang breakout support yang baru ni, kita boleh masuk lagi entry. Boleh masuk sebab ini according to major trend. So by right sepatutnya dia kena break lah. Even the last point of support ni pun dia kena, pintu yang terakhir ni perlu dipecahkan. Barulah penerjunan secara long term. Okay, dia sentuh previous low ni, dia kira CB1. Kebiasaannya kalau dia tak dapat break ni, dia akan naik untuk membuat resistance yang baru. So kita turunkan aja lah. Kita turunkan point of resistance mungkin kat kawasan ni. Okay, kat sini. Lepas tu dia naik, dia turun. Okay, fine, kita buat. Kita masuk aja. Tak ada masalah pun. Okay.
So itu saja tuan-tuan, saya harap you guys boleh catch up apa yang saya dapat hari ini. Saya share kepada anda semua, dan sekiranya ada masalah tolong mesej saya balik. Dan those yang mana equity very low, tolong top up you punya equity and practice supaya saya boleh track you punya performance, dan saya boleh categorize sama ada you dah layak untuk advance ataupun you masih lagi belum boleh upgrade sebagai advance punya team. Okay, so kalau boleh saya nak semua, kita ada berapa belas dalam ni, almost 20 punya team, 20 people. Kalau boleh biar pergi selari, semua upgrade terus pergi ke advance. Okay, you have to show you punya dedication dalam learning BBMA. Learning BBMA is very simple kalau you tahu asas SNR, candle arah. SNR tu adalah candle arah kukuh, ekstrim, MHV, itu semua terma yang telah diberi oleh Cikgu Omar Ali untuk kita, supaya kita tak payah pening kepala. Oh, resistance dekat mana, support dekat mana. Definitely tak perlu nak bimbang. Kita tak perlu nak bimbang. Bila muncul candle arah kukuh, kita tahu itu memang dia dah break resistance. Kita masuk aja. Kalau dia close, kalau dia tak sampai, kalau dia tak break, mana dia akan buat candle arah kukuh yang reverse, yang bertentangan. Pun boleh juga, tak ada masalah. Pun boleh juga. Tuesday kita tahu candle arah kukuh tu akan break resistance, so kita boleh masuk pada re-entry zone. Okay, so guys, oh ini kalau nak sell sedap ni, tapi kena tunggu dia break dulu, tunggu dia buat re-entry. Oh memang sedap. Okay, so tolong depo, tolong practice dengan you punya entry. Jangan pakai daily ke atas. Yang mana basic ni tolong jangan pakai daily ke atas. Fokus pada H1, M15 dan M5, dan jangan tinggalkan you punya trade. Okay, macam tadi you tengok I masuk tadi berapa pips, 20 pips saja, berapa minit je dah ada close. Dapat 20 pips, cabut pun tak apa, tak ada masalah, because you are learning. Okay, you punya main objective is to build up you punya equity. So this is you learning punya, belum swing lagi. Jangan masukkan dalam kepala you nak swing, you nak ambil daily sebagai TF1, weekly and monthly. No. Because you depo sikit, you punya range besar. Okay, so those people yang masuk depo kecil-kecil ni, tolong shows you punya support kepada I, shows you punya commitment kepada kita punya group. Do your homework and post your homework dekat my message ataupun dekat group. Okay, saya itu saja rasanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.